Okey, selalunya kalau orang yang nak buat kerja kan depan PC diorang ataupun nak buat kerja harian, nak duduk tu kan, mesti orang tertanya nak beli gaming chair ataupun office chair. Benda yang ramai orang tertanya. Walaupun ia hanya sebuah kerusi, tetapi untuk penggunaan yang lama tu dia ada pros dan cons yang tersendiri. Macam korang nampak sekarang ni, aku ada dua jenis kerusi yang aku tengah guna sekarang ni, iaitu sebuah kerusi gaming daripada TT Racing dan juga sebuah office chair daripada Homes Appliance dekat website diorang ataupun dekat Shopee yang korang boleh dapatkan. Dari segi harga lah, kedua-dua kerusi ni mempunyai harga yang hampir sama. Memang orang kata dekat-dekat gila. So untuk TT Racing Duo V4 Pro ni, ia dijual dengan harga RM499. Manakala untuk Homesy Mesh Office Chair dijual dengan harga RM559. Harga yang tak jauh beza sangat. Harga dalam perbezaan RM50 macam tu. So sekarang ni persoalan dia, yang mana patut korang beli? Office chair ataupun gaming chair? Jom kita sembang dalam video ni. Let's go! Okey, untuk permulaan semestinya kalau kita nak beli satu benda ni, kita mencari estetik yang tersendiri. Aku tahu bukan semua orang akan tengok estetik, tetapi ramai juga yang akan tengok juga estetik disebabkan biasalah benda cantik kan. Kalau nak cari bini pun nak bini yang lawa, takkan bini tak lawa kan. No offense kepada orang yang tak lawa, semua orang lawa dari segi pandangan setiap orang sebab benda tu subjektif kan. So itu apa yang aku nak cakap lah. Estetik ni sebenarnya subjektif, tetapi kita boleh agree on lah yang mana cantik, yang mana tak cantik tu. Okey, dari segi estetik ni aku rasa memang sangat obvious siapa yang menang. Of course lah gaming chair, disebabkan dia ada estetik yang tersendiri. Sebab gaming chair ni dia ada design yang lebih menyelah dari segi dia punya edginess ataupun design dia yang nampak lebih modern ataupun lebih pada futuristik lah. Kalau nak compare dengan office chair yang kita tengok pun nampak sangat plain dan boring. Tapi bagi aku office chair ni walaupun plain dan boring, tetapi dia ada estetik yang tersendiri, macam minimalis, still ada identiti yang tersendiri. Untuk pilihan warna, TT Racing ni ada pelbagai jenis warna. Korang bukan takat boleh pilih satu warna, yang macam-macam warna kau boleh dapatkan. So dari segi variety warna tu lagi banyak lah kalau nak compare dengan office chair, dengan warna yang selalu kita akan dapat, hitam ataupun putih. Tapi most of the time office chair mesti warna hitam punya untuk senangkan kerja lah. Kalau kau warna putih cepat kotor. Bagi aku kedua-dua kerusi ni ada nilai estetik yang tersendiri. Semua pilihan pengguna sendiri. Korang nak kerusi nampak futuristik, edgy look dan nampak cantik, gaming chair lah. Tapi kalau korang nak minimalis, tak nak fikir banyak sangat pasal design, ambil lah office chair macam aku ni. Tu benda yang korang boleh fikir sendirilah kat sini. So bagi aku build quality ni benda yang agak penting jugalah. Tetapi macam kita semua tahu, build quality kerusi kebanyakan sekarang semua pakai plastik. Tak kisahlah plastik apa, high quality ataupun low quality. Takkan kau pakai kerusi kayu pula kan. Tu dah kerusi sekolah lah tu kan, kerusi exam dulu kan. So tak adalah kerusi kayu kat sini. Tetapi benda yang membezakan kedua-dua kerusi ni segi build quality adalah dia punya cushion ataupun seat dia lah, jenis apa dia pakai. Untuk TT Racing dia guna air thread fabric, so dia tak cepat panas dan stay cool je. Tapi kalau korang nak kerusi nampak lebih premium, korang boleh juga dapatkan PU leather punya version. Untuk kerusi office pula, ia guna material jenis uphold stress mesh yang sangat lembut, sejuk dan selesa. Untuk belakang kerusi ni pula dia menggunakan nylon back frame, so belakang kau tak cepatlah rasa panas dan berpeluh tu. Aku boleh kata nylon back frame dengan dia punya bawah mesh ni memang sangat selesa dan memang cakap stay cool je. So tu benda yang aku boleh kata consider a huge pros lah untuk office chair ni. Kedua-dua material yang digunakan pada kerusi gaming dan juga office chair ni ada pros and cons yang tersendiri bagi aku. Untuk air thread fabric ni walaupun dia selesa, tapi dia keras sikit kalau kau baru beli tu. Sebenarnya kalau kerusi ni keras, dia bukan tak bagus. Dia bagus untuk kau punya posture dan juga kau duduk pun senang nak buat kerja. Tak ada macam goyang-goyang macam tu kan. Tapi pada jangka masa lama dia rasa macam tak selesa sangat lah. Tapi pada jangka masa lama, fabric ni makin lama makin lembut lah. So tu benda yang kau boleh kata long term usage makin lama makin bagus lah. Untuk mesh pula kan, aku panggil dia mesh sebab lagi mudah. Dia bagi aku lebih best sebab dia sejuk dan yang paling penting sekali lembut macam sponge. Tapi dia memang cepat kotor dan juga kalau dia terkena air, dia akan mudah untuk tumbuh fungus. So ambil note kat sini, kalau kau yang jenis lepas mandi pakai tuala kau duduk kat kerusi ni macam aku, memang akan tumbuh benda pelik-pelik kat sini lah. Tapi benda ni kau boleh cuci balik je menggunakan bros dan sabun tu. Cuma dia macam melecehkan lah. Kau nak duduk kan, tiba-tiba basah pula kan. So tu benda yang kau kena take note kat sini lah kalau kau nak beli kerusi office ni. Kalau macam kerusi gaming ni, benda tu tak ada isu. Kau duduk basah pun dia tak akan tumbuh fungus-fungus yang putih-putih tu. So tu orang kata kelemahannya agak besar lah kalau kau ni suka duduk atas kerusi lepas mandi tu. Aku tak tahu lah kau buat apa kan, tapi it is what it is lah. Macam biasa kalau kita nak beli kerusi, mesti dia ada features yang tersendiri. Walaupun kedua-dua kerusi ni mempunyai features yang hampir sama sebab dia kerusi, kerusi kan. Tapi adalah
kelebihan dan kelemahan features yang tersendiri kat sini. So bila kau bayar lebih, kau akan dapat lebih banyak features lagi daripada yang biasa tu. Untuk TT Racing, ia datang dengan head adjustable headrest, armrest, lumbar pillow, dan yang paling penting sekali, belakang ini dia boleh pergi sehingga 135 degree ataupun 135 darjah. So tak ada isu lah kalau kau nak baring macam ke bawah macam tu, boleh je lah. Cuma kalau macam aku ni, kalau kau tengok tu betul, aku ni agak struggle nak keluar ke belakang disebabkan aku skru terlalu ketat sangat. So walaupun aku dah unlock benda tu, tapi dia still susah nak pergi ke belakang disebabkan skru terlalu ketat. So take note lah kalau korang beli ni, jangan skru ketat sangat macam aku. Macam aku ni aku kena unscrew balik bagi dia loose sikit. So lagi mudah lah untuk dia pergi ke belakang. Untuk features office chair pula, ia lebih kurang juga macam gaming chair tu. Dia datang dengan head adjustable headrest, adjustable armrest, lumbar support, dan of course yang paling penting sekali, di belakang ni boleh pergi sampai lebih dari 130 darjah lah. Dia macam 140, 150 macam tu lah. Dia lebih sikit daripada gaming chair tu, tetapi apa yang lagi best kat sini, dia boleh lock lah bila kau pergi ke belakang tu. Instead macam gaming chair ni, dia hanya boleh pergi saja tapi kau tak boleh lock. So tu benda yang kau kena ambil consider jugalah kalau kau yang suka kerusi yang boleh pergi ke belakang macam tu dan kau lock. Personally dari segi pandangan aku sendiri, aku boleh kata dari segi features, office chair menang sedikit disebabkan dia punya fungsi-fungsi yang lebih berguna dan lagi banyak lah. Contohnya macam dia punya belakang boleh pergi dan lock. Lepas tu dia punya armrest ni pun boleh adjust dan juga boleh tepi macam ni. Tak nampak kan, dalam app Birol ada. So dia macam lebih berguna lah. Tapi di same time aku tak katalah gaming chair ni tak bagus juga, disebabkan dia punya armrest bagi aku lebih berguna kalau dia comparekan dengan adjustable armrest ni. Disebabkan armrest ni, office chair ni, dia lebih keras awak. Kalau compare dengan gaming chair, dia punya armrest ni lembut, lagi selesa kalau kau letak tangan. So tu benda yang bagi aku, walaupun orang kata features dia tak pergi jauh sangat nak compare dengan office chair, tapi apa yang diberikan tu lebih berguna lah. So at the end of the day kan, tak semestinya kerusi tu banyak features kau gunakan semua. Lebih baik kau beli kerusi yang features dia tak banyak tapi kau actually guna. So tu benda yang kau kena take note jugalah bila beli kerusi tu. Okay, faktor yang terakhir, keselesaan. Okay, keselesaan ni bagi aku sebuah faktor yang sangat-sangat subjektif. Mungkin orang akan kata kerusi office lagi sedap, ada juga yang kata gaming chair lagi sedap. Bagi aku, in my opinion lah, pandangan aku akan kata office chair lagi selesa. Tapi ingat, office chair ni memang selesa bila kau duduk ataupun kau nak tidur. Tapi bila buat kerja, it's not something yang aku akan gunakan lah. Disebabkan kerusi ni, dia memang selesa. Tapi bila kau buat kerja pakai kerusi ni, kau rasa macam malas tau. Sebab dia punya posture yang memang sedap. Tapi bila kau buat kerja tu, dia macam tak boleh fokus. Kau rasa macam nak baring macam ni, nak relax kan. So kerja kau tak gerak lah. Kalau compare dengan TT Racing ni, gaming chair ni, walaupun dia punya keselesaan dia tak adalah pergi jauh sangat macam office chair ni, tetapi kan disebabkan dia punya posture yang keras, lepas tu tegak macam tu, bila kau nak buat kerja kau boleh fokus. Aku duduk macam tu kan. So dia lagi selesa lah untuk buat kerja. Tapi untuk baring tidur tu, office chair lagi sesuai lah. So senang-senang cerita kat sini, kalau kau nak buat kerja dengan fokus, lebih baik ambil gaming chair lah. Kalau kau yang nak buat kerja tapi at the same time nak santai-santai, malas-malasan tu, office chair is the way to go lah. So overall, aku boleh kata korang semua, kedua-dua kerusi ni ada pros and cons yang tersendiri. Sebenarnya semua benda subjektif. Engkau sendiri yang pilih lah engkau nak macam mana untuk sebuah kerusi tu. Tak bermakna kerusi tu sedap, padu semua, dia lagi sesuai untuk korang. Mungkin kerusi yang gaming ni sesuai untuk korang pula kan. So pada akhir kata lah kat sini kan, berjimat-jimat lah bila berbelanja tu, fikir betul-betul korang nak beli yang mana satu, yang mana sesuai. Jangan bila dah beli tu tersalah beli, menyesal. Tu benda yang tak boleh buat apa dah lah. Kau antara boleh pakai je ataupun kan jual balik. Tapi bila kau jual balik, kan rugi beberapa ratus lah. So always think first before beli. So itu saja daripada aku, Imran. Assalamualaikum, bye bye.